Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 12 Oktober. Gabungan Parti Sarawak GPS bersedia menghadapi sebarang kemungkinan perubahan cuaca semasa pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Timbalan Pengerusi GPS Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu tiada apa yang boleh dibuat tentang perubahan iklim global kecuali melakukan persediaan sewajarnya. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyerahan tapak Wisma Melayu di Kuching. Daripada 31 kerusi parlimen di Sarawak, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB yang menerajui GPS ketika ini mempunyai 13 ahli parlimen, manakala 3 lagi parti komponennya, Parti Rakyat Sarawak PRS yang memiliki 2 kerusi parlimen, Parti Demokratik Progresif PDP juga 2 kerusi dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP 1 kerusi. Sementara itu, Ketua Pemuda PBB Miro Simoh berkata, PRU kali ini akan menjadi medan kepada pengundi muda untuk menyuarakan hak generasi itu yang sekian lama menjadi pemerhati. Miro menjelaskan peperangan persepsi dan fakta yang berlegar-legar di media massa dan media sosial sejak akhir tahun lepas berharap pengundi muda mampu memilih berdasarkan penilaian bijak. Ini katanya setiap tindakan dalam memilih pemimpin mempunyai implikasinya yang tersendiri. Saya menyuruh kepada pengundi-pengundi muda ini untuk berfikir dengan matang, berfikir dengan waras berkenaan politik kerana kesilapan untuk memilih di dalam pilihan raya akan ada natijahnya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Serembu menyatakan perkara itu kepada RTM di Kuching. Dalam PRU 15 ini, seramai 1.2 juta pengundi 18 tahun ke atas dijangka akan turut serta dalam proses demokrasi selepas undi 18 tahun diluluskan di Dewan Rakyat tahun lepas. Parti Rakyat Sarawak PRS dijangka akan menampilkan 4 muka baru dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti. Presidennya Datuk Joseph Salang Gandu berkata ia perlu dilakukan bagi merampas semula kerusi yang kalah dalam PRU ke-14 lepas. Datuk Joseph Salang menjelaskan 2 lagi calon yang menang iaitu Datuk Wilson Ugak Kumbong di Hulu Rajang dan Datuk Aaron Agodagang di Kanawit dijangka akan mempertahankan kerusi masing-masing. Hulu Rajang setakat ini tak ada pun perubahan ya. Dan Kanawit pun sama juga. Bagaimanapun katanya keputusan mengenai calon PRS akan ditentukan oleh pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS yang juga Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ini termasuk sama ada meletakkan beliau sebagai calon untuk merampas kerusi Parlimen Julau. Selain Julau, PRS turut kecundang di Lubuk Antu dan Selangau. Kerusi Parlimen Seri Aman pula dimenangi Datuk Masir Kujat, namun beliau meninggalkan PRS dan menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB pada Mac 2019. Bagaimanapun pada 30 Mac lalu Datuk Masir Kujat sekali lagi membuat kejutan dengan meninggalkan PSB dan menjadi ahli Parlimen Bebas serta menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sambutan Hari Orang Kurang Upaya HOKU 2022 peringkat Negeri Sarawak akan diadakan di salah sebuah hotel terkemuka Kuching pada 27 Oktober ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, tema sambutan tahun ini adalah Not All Disabilities Are Visible. Datuk Seri Fatimah menjelaskan fokus sambutan tahun ini adalah bagi meningkatkan bakat golongan OKU, akses kepada pendidikan, latihan, peluang pekerjaan selain pembangunan infrastruktur. Tambahnya lagi, sambutan kali ini juga memberi fokus kepada kesihatan dan pemulihan serta kecemerlangan dalam arena sukan. Datuk Seri Fatimah berkata pada sambutan itu kelak akan turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, seterusnya menyerahkan bendera Sarawak kepada kontingen para Sukma Sarawak yang akan ke Tamasya Sukan Para Sukma 2022.
Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat penyerahan bendera Sarawak kepada kontingen para Sukma Sarawak dan sambutan Hoku 2022 di Wisma Kebajikan Kuching. Katanya antara pengisian pada sambutan Hoku 22 itu nanti adalah aktiviti gerai jualan, bakat OKU, pameran sambil beramal dan gimik perasmian logo Hoku bersama obor-obor digital dengan wira OKU. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM cawangan Bintulu menerima sumbangan peralatan bagi kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan berlaku banjir daripada Pertunas Bintulu. Sumbangan terdiri daripada 4 buah bot, 1,000 kemah, 700 gadget keselamatan dan 7,000 baju hujan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dalam ucapannya mensahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Petronas di atas sumbangan tersebut dan sentiasa membantu kerajaan menghadapi musim tengkujuh. Sebenarnya pihak Petronas membantu terutamanya setiap tahun dalam masa monsun. Pada tahun ini kita juga telah pun in our preparation to face the landas season in Sarawak. So we are thankful to Petronas for their initiative. This is not the first time. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bantuan bencana di Wisma Pejabat Residen Bintulu. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah, dengan adanya sumbangan itu, ia akan memudahkan pihak APM menjalankan tugas terutama dalam penyelamatan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagan Wee In menggesa agensi kerajaan termasuk penggiat industri berkaitan memainkan peranan aktif dengan melibatkan diri dan bekerjasama untuk menyokong dan memastikan pertumbuhan serta pembangunan teknologi biologi negara. Datuk Roland berkata langkah ini penting ke arah menterjemah hasil penyelidikan kepada produk dan perkhidmatan yang boleh dikomersialkan. Justru itu, beliau berkata persidangan Asia mengenai bakteria asid laktik ke-12 yang sedang berlangsung di Kuching merupakan antara platform ke arah mencapai matlamat berkenaan. Lebih 150 delegasi dari 10 negara menghadiri persidangan terbabit yang akan berakhir esok. Perkhidmatan perbankan mesin juruang automatik ATM dijangka akan diwujudkan di kawasan Bario dan Taman Negara Mulu dalam masa terdekat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala, ini susulan lawatan yang akan dilakukan oleh pengurusan cawangan Bank Negara Malaysia dan pegawai daripada Bank RHB di kedua-dua lokasi berkenaan. Datuk Gerawat menerusi satu kenyataan media memaklumkan bagi peringkat awal lawatan itu adalah bertujuan untuk melihat bagaimana mesin ATM itu dapat beroperasi kelak. Bercakap pada program jalinan komuniti Lembaga Multimedia Sarawak di Bario yang diadakan di Pos Kawalan dan Sempadan Bario baru-baru ini, Datuk Gerawat Gala turut memberi komitmen untuk membantu pegawai dan kaki tangan kerajaan persekutuan bagi mendapatkan liputan capaian telekomunikasi yang baik pada masa akan datang. Ini juga katanya untuk kegunaan di Klinik Kesihatan Bario dan premis-premis jabatan kerajaan yang lain. Beliau yang juga Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak bagi Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek berkata, bagi Dun Mulu setakat ini terdapat 30 menara telekomunikasi telah dibina dan dijangka 54 buah lagi menara telekomunikasi akan dilaksanakan secara berfasa pada masa akan datang.
Sementara itu, Lembaga Multimedia Sarawak SMA terus komited dalam usaha merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar ke arah merealisasikan hasrat kerajaan negeri bagi mencapai 98% rangkaian telekomunikasi. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak memberitahu kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 2 bilion ringgit menerusi inisiatif telekomunikasi luar bandar SMA Smart selain peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak 4 bilion ringgit melalui inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela untuk memperkasakan infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Dr. Zaidi Razak dalam satu kenyataan media menjelaskan sebanyak 300 buah menara telekomunikasi telah siap dibina melalui SMART, manakala pembinaan 300 buah menara lagi akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Manakala katanya inisiatif Jendela pula akan melibatkan pembinaan sebanyak 636 buah menara telekomunikasi di seluruh negeri. Namun begitu jelasnya berikutan faktor bentuk geografi di Sarawak, pembangunan infrastruktur digital tersebut mungkin akan mengambil masa. Justru SMA katanya juga telah melaksanakan projek pemasangan jalur lebar yang menyediakan kemudahan perkhidmatan Wi-Fi menggunakan Very Small Aperture Terminal Aperture VSAT di 523 lokasi seluruh negeri sebagai penyelesaian interim terhadap masalah telekomunikasi di kawasan-kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian ketika program jalinan komuniti SMA di Bario. Program tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Ahli Jawatan Kuasa Perhubungan Dewan Ekonomi Melayu Sarawak, DEKOMS bahagian Miri yang baru dilantik diharap akan bersama dengan Majlis Bandaraya Miri MBM untuk mengambil peluang daripada kepesetan Bandaraya Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut yang juga Datuk Bandar MBM Adam Yusiu Sang memberi keyakinan akan membantu DEKOMS dalam mengurangkan permasalahan yang dihadapi terutama peniaga kecil dan sederhana di bahagian Miri. Adam Yee juga menambah, pihaknya juga bersedia menimbang keperluan bagi membantu peniaga terbabit dalam usaha memperkasa serta meningkatkan produktiviti mereka. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat penyelaras DEKOMS bahagian Miri 2022-2023 di Miri. Sementara itu, Presiden DEKOMS Sarawak Bujang Boji Sitam memberitahu, DEKOMS kini berusia hampir 3 tahun dengan keahliannya setakat ini seramai 2,850 orang seluruh Sarawak. Jelas beliau, DEKOMS sejak penubuhannya merupakan entiti pertubuhan yang komited dalam memperjuangkan kemajuan sosial ekonomi golongan peniaga kecil. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 12 Oktober. Sehingga berjumpa lagi, salam keluarga Malaysia.